Assalamualaikum. Hari ini kita belajar berkenaan dengan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, apa itu taksiran cukai bersama? Taksiran cukai bersama ialah taksiran yang dikeluarkan oleh suami. Okey, oleh suami atau isteri. Katakan suami. Kalau suami, pendapatan isteri akan dijumlahkan dengan pendapatan suami. Okey, kalau suami, pendapatan isteri dia akan jumlahkan dengan pendapatan suami kalau suami yang buat. Kalau isteri yang buat, pendapatan isteri akan digabungkan dengan pendapatan suami untuk membuat taksiran bersama. Apa pula taksiran cukai berasingan? Okey, cukai berasingan ialah suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Apa syarat-syarat? Okey, syarat-syarat untuk taksiran cukai bersama. Yang pertama, suami dan isteri perlu tinggal bersama. Yang kedua, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan. Maksudnya masing-masing suami dan isteri ada pendapatan. Baik, yang ketiga, suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mestilah warga negara Malaysia. Dan yang keempat, hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Baik, seterusnya kita tengok contoh 5. Pada tahun 2020, Encik Rajen dan isteri mendapat gaji tahunan RM53,000 ni Encik Rajen dan RM57,000 ni isteri Encik Rajen. Okey, masing-masing telah menderma. Okey, masing-masing telah menderma RM500. Maksudnya Encik Rajen RM500 dan isteri dia pun RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Baik, sekarang kita cuba tengok apa pelepasan yang dituntut oleh Encik Rajen dan isteri. Encik Rajen menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, isteri dia pun RM9,000. Gaya hidup dihadkan. Hanya kita dihadkan ni maksudnya kita boleh tuntut sehingga RM2,500. Kalau lebih tidak diterima. Hanya RM2,500. Cuba tengok Encik Rajen dia tuntut RM2,500. Masih masuk dalam had yang ditetapkan. Tapi isteri Encik Rajen dia tuntut RM2,700. Dah lebih daripada RM2,500. Bermakna pelepasan yang boleh dituntut oleh isteri dia hanya RM2,500 sahaja. Okey, setakat RM2,500 sahaja. Insurans hayat dihadkan hanya RM7,000 sahaja. Encik Rajen tuntut RM5,830 dan isteri dia tuntut RM6,000. Insurans perubatan hanya boleh tuntut setakat RM3,000. Encik Rajen ni menuntut RM2,650 dan isteri Encik Rajen dia tuntut sebanyak RM2,570. Baik, soalan yang pertama dia kata hitung. Okey, hitung cukai pendapatan Encik Rajen dan isteri dengan menggunakan yang pertama taksiran cukai bersama dan yang kedua taksiran cukai berasingan. Okey, cuba kita tengok dulu macam mana penyelesaian dia. Cuba tengok sini. Kita tengok dulu taksiran cukai bersama antara isteri Encik Rajen dan juga isteri dia. Okey, jumlah pendapatan bila kita jumlahkan RM53,000 tambah dengan RM57,000, jumlah pendapatan mereka ialah RM110,000. Dikecualikan jumlah pengecualian cukai sebanyak RM1,000 ni ialah daripada dia buat derma tadi. Encik Rajen RM500, isteri dia RM500. Jadi jumlah pengecualian cukai dia ialah RM1,000. Baik, sekarang cuba tengok pelepasan. Pelepasan yang boleh dituntut oleh Encik Rajen, dia buat bersama ni, jadi RM9,000 sahaja. Okey, RM9,000 sahaja dia boleh tuntut. Gaya hidup walaupun tadi kita tengok Encik Rajen RM2,500, isteri dia RM2,500, tapi oleh kerana dia buat bersama hanya RM2,500 sahaja yang boleh dituntut. Insurans hayat walaupun Encik Rajen dia tuntut RM5,830, isteri dia RM6,000. Jadi tapi dia oleh kerana dia buat bersama, dia hanya boleh tuntut sebanyak RM7,000 sahaja. Insurans perubatan hanya boleh tuntut sebanyak RM3,000 sahaja. Maka
daripada sini bila kita akan dapat cari pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai, okey, tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan jumlah pelepasan. Okey, maka kita akan dapat 87,500. Okey, ingat pendapatan bercukai, cara dia ialah kita tolak dulu dengan pengecualian cukai sebanyak RM1,000 dan kita tolak jumlah pelepasan cukai. Maka kita akan dapat RM87,500. Okey, bila kita rujuk kepada jadual cukai yang berwarna pink yang kita rujuk dalam konteks tu, maka cukai dasar yang akan dikenakan ialah sebanyak RM4,600. Kemudian kita akan kira cukai atas baki 87,500 ni kita tolak dulu dengan RM70,000 yang pertama, maka dapat 17,500. Kita akan darab dengan kadar peratus cukai yang dikenakan ke atas baki. Maka cukai yang dikenakan ke atas baki ialah sebanyak RM3,675. Jadi ribat cukai tidak layak diterima sebab jumlah pendapatan mereka ialah RM110,000. Ini adalah sudah lebih daripada RM35,000. Jadi maknanya Encik Rajen bila dia buat secara bersama dia tidak layak untuk tuntut ribat cukai. Jadi jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM4,000 cukai dasar tadi. Okey, cukai dasar. RM3,000 tambah dengan RM3,675 cukai atas baki dan tolak sifar ringgit. Ni sebab dia tidak layak untuk menuntut ribat. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajen ialah RM8,275. Okey, cuba kita tengok bila dibuat secara berasingan. Maksudnya Encik Rajen buat asing dan isteri dia pun buat berasingan. Okey, Encik Rajen gaji dia, jumlah pendapatan dia RM53,000. Tolak dengan pengecualian cukai derma RM500. Pelepasan dia sebanyak ini pelepasan. Jadi jumlah pendapatan bercukai dia ialah sebanyak RM32,520 ni diperoleh daripada RM53,000 tolak dengan RM500 tolak dengan semua pelepasan cukai, maka dapat RM32,520. Baik, bila kita rujuk pada jadual cukai, RM150 cukai dasar pertama, okey, yang dikenakan ke atas RM20,000 yang pertama. Kemudian baki ke atas cukai yang dikenakan ialah RM375. Jadi dan Encik Rajen layak mendapat ribat cukai sebab pendapatan dia kurang daripada, bukan pendapatan dia, pendapatan bercukai dia tadi RM32,520 itu adalah kurang daripada RM35. Jadi dia layak untuk mendapat ribat cukai sebanyak RM40. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM150 cukai dasar campur dengan cukai ke atas baki RM375.60, kemudian ditolak dengan ribat cukai RM400, maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajen ialah RM125.60. Baik, kita kira pula cukai oleh isteri Encik Rajen. Gaji dia, pendapatan dia RM57,000. Ditolak dengan pengecualian cukai RM500. Kemudian tolak lagi dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai, cuba kita tengok pelepasan cukai untuk isteri dia RM9,000 untuk individu. Gaya hidup dia tuntut RM2,700 tapi hanya lepas untuk RM2,500 sahaja. Lepas tu insurans RM6,000, perubatan RM2,570. Jadi pendapatan bercukai bagi isteri Encik Rajen ialah RM36,430. Diperoleh daripada RM57,000 tolak dengan RM500 dan tolak dengan semua jumlah pelepasan cukai.
Okey, kemudian bila kita rujuk kepada jadual cukai, 35,000 yang pertama dikenakan cukai sebanyak 600. Kemudian cukai ke atas baki ialah RM114.40 dan ribat cukai tidak layak diterima oleh isteri Encik Rajen kerana pendapatan bercukai dia ialah 36,000 tadi. 36,430 adalah sudah lebih daripada RM35,000. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri dia ialah RM600. Cukai dasar dia tadi RM114.40 cukai ke atas baki. Kemudian tolok RM0 untuk ribat. Okey, dia tidak layak untuk ribat. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri dia ialah RM714.40. Bila kita tambah kedua-dua ni, okey, kita tambah kedua-dua ni, Encik Rajen tambah dengan isteri dia, hanya baru dikenakan cukai sebanyak 840 berbanding dengan kalau dia buat cukai bersama, taksiran bersama sebanyak RM8,275. Baik, jadi bermakna lebih baiklah mereka membuat cukai secara berasingan, taksiran cukai secara berasingan. Baik, B. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajen dan isteri? Jelaskan jawapan anda. Jadi daripada pengiraan yang kita buat, kita dapati taksiran bersama lebih tinggi berbanding dengan taksiran berasingan. Jadi taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah, iaitu RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama.